Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Taman Temple, salam kita Selayang, kita Setiawangsa, kita Selangor. Maafkan saya. Alhamdulillah, bersama saya Kushairi Aizat selaku host anda pada malam ini di live Orang Muda Gombak. Selalunya saya menjadi tetamu di live ini, tetapi hari ini saya mengambil cabaran pada malam ini untuk menjadi host anda pada malam ini dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #OMG #BGBG. Live ini dibawakan oleh Ceriteria Network dengan tajaan penuh MAYC Selayang. Terima kasih kepada rakan strategik dari Kelab Belia Kampung Setia, University College Bestari dan College Teknologi Bestari. Dan Alhamdulillah malam ni saya bukan keseorangan, saya ada tetamu khas dibawakan khas di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak. Terima kasih kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak kerana telah mengizinkan kita live pada malam ini. Jadi saya tidak berseorangan, saya bersama dengan pemimpin kita, wanita. Siapakah dia? Jadi saya nak memperkenalkan Yang Berhormat Puan Amfal bin Saari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor dan Adun Taman Temple. Yang sehormatnya saya memperkenalkan YB Puan Amfal bin Saari. Apa khabar YB? Sihat? Alhamdulillah sihat. Nampak tak saya permulaan tu? Ya, Alhamdulillah YB bersama dengan kita pada malam ini. Jadi kita akan berkongsi sebenarnya dari segi sudut pandangan, dari sudut idea dan juga beberapa diskusi yang kita akan borakkan pada malam ni dengan sembang santai. Terima kasih YB sekali lagi kerana sudi hadir di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak, dan kami di MAYC Selayang mengalalukan kehadiran Yang Berhormat Puan Amfal bin Saari. Jadi sebelum saya pergi ke soalan-soalan saya juga nak memperkenalkan kepada kita punya follower-follower di Facebook Orang Muda Gombak ini, dan sudah tentunya mereka nak tahu sedikit latar belakang daripada Yang Berhormat Puan Amfal bin Saari, dan insyaAllah saya akan seterusnya saya akan pergi kepada agenda kita pada malam ni. Mungkin saya boleh bertanyakan dulu kepada YB Amfal Saari. Mungkin YB boleh perkenalkan diri YB dan juga mungkin latar belakang sebelum ni berkhidmat sebagai wakil rakyat. Okey, terima kasih host pada malam ini, saudara Kushairi Aizat. Jadi alhamdulillah saya baru dalam 2 minggu selepas 12 Ogos ketika rakyat Selangor memilih untuk calon ataupun wakil rakyat, dan saya memenangi kerusi Dun Taman Temple pada 12 Ogos tersebut. Dan hari Isnin lalu saya angkat sumpah selaku Esko ataupun Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang mana kami ada 11 orang termasuk Datuk Seri Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Jadi dari segi latar belakang, saya baru menceburkan diri dalam bidang politik mulai 2015 sebelum menganggotai Parti Amanah Negara, dan kemudian pasca pilihan raya umum yang ke-14 saya dilantik menjadi Ahli Majlis Perbandaran Selayang dan kemudian Majlis Perbandaran Ampang Jaya, sehinggalah pilihan raya yang lalu saya dicalonkan dan alhamdulillah termenang pula dan ditambah tugas menjadi Esko, dan siang tadi Datuk Menteri Besar mengumumkanlah portfolio kami, dan saya diberikan tugas ataupun amanah untuk menjaga pemberdayaan wanita dan keluarga, kebajikan masyarakat dan juga ekonomi penjagaan ataupun kalau bahasa Inggeris ni sebut care economy. Oh, jadi okey, terima kasih YB Puan Amfal Saari. Itu sedikit intro permulaan daripada YB Puan Amfal. Seperti mana kalau tuan-tuan hadirin yang nak tahu, saya memula kenal dengan YB Amfal ni apabila dia berkhidmat di kawasan saya dulu.
di kawasan tempat yang saya tinggal di kawasan AU55 Makramat. Beliau berkhidmat sebagai ahli majlis JKP Zon 3. Sebenarnya banyak program-program pembangunan di sudut belia dan sukan di Akar Umbi yang saya turut serta bersama-sama dengan Yang Berhormat sebelum ini, dan alhamdulillah kebetulan juga di dalam daerah Gombak ni saya memang aktif di Hulu Kelang di kawasan saya AU55 Makramat selaku Presiden Kelab Bersepah AU55 Makramat. Dalam masa sama, pembabitan saya dalam bidang pertubuhan belia ni semenjak 2017. Saya memang bersama dengan MAYC Selayang. Pada peringkat awal saya sebagai Esko Pembangunan Belia. Kemudian 2022 saya sebagai Presiden Pengurusi MAYC Selayang. Alhamdulillah. So jadi sebersikit saya nak bertanya sikit dengan Yang Berhormat. Sebenarnya apakah mendorong anda untuk menceburi bidang politik dan mewakili kepentingan wanita serta masyarakat? Okey. Pertama-tamanya ketika saya terlibat sebagai aktivis sosial dan aktivis masyarakat melalui NGO, saya juga terlibat dengan aktivisme mahasiswa dan saya buat training dengan anak muda. Jadi anak muda dengan saya ni sangat dekat lah, dan saya sangat passionate lah untuk pembangunan anak muda. Tapi ketika 2015 penubuhan Parti Amanah Negara, dan saya lihat ada kelompongan ataupun ada vacuum di situ yang mana perlu diisi dengan wanita, bukan sahaja wanita yang minat dengan dunia politik, tetapi yang membawa aspirasi untuk mengetengahkan konsep wanita muslimah juga boleh berperanan menjadi pembuat polisi, memimpin masyarakat, membuat kebajikan. Dan melalui polisi, satu polisi kita akan memberikan impak yang banyak, bukan hanya meliputi satu taman, satu kampung, tapi juga satu negeri dan satu konstituen, termasuk satu negara. Jadi pada saya cabaran tetap ada sebagai seorang wanita, ahli politik wanita. Namun dari segi pengalaman saya terlibat sebagai ahli majlis dan saya cuba memahami dan mendalami apa ruang kuasa dan undang-undang untuk ahli majlis, pembangunan perbadaran, menyelesaikan masalah rakyat, menyampaikan aduan-aduan rakyat ke atas dan menurunkan apa juga program polisi daripada pihak usulatan ke bawah. Jadi pada saya kepuasan tu adalah apabila kita dapat menyelesaikan satu isu dan tidak tergambar lah, sehingga kalau kita boleh ukur tu kepuasan hati penduduk tu dengan senyuman di wajahnya, boleh selesai masalah kalau terlongkang ke jalan ke, sebab kita menyelamatkan satu nyawa seolah kita menyelamatkan seluruh umat, nyawa umat, seluruh umat. Betul. Ya, saya setuju dengan dari segi pandangan Yang Berhormat. Memang kalau nak menjadi seorang wakil kepada masyarakat ni memang dia punya dugaan cabaran dia amat tinggi. Bila kita dah menyelesaikan sebagai contoh masalah tu, sudah tentu senyuman daripada orang tersebut tu sebenarnya dia buatkan kita sebenarnya lebih daripada dia rasa tenang sebenarnya, sebab kita dah menyelesaikan masalah dia. Tapi di Taman Tempel ni, Yang Berhormat, macam mana Yang Berhormat lihat dari segi sudut kita di program belia pada hari ini? Mungkin Yang Berhormat boleh melihat di Taman Templar ini dalam beberapa minggu ini sebenarnya macam mana kita nak, orang kata, tackle dari minat orang muda, khususnya belia di Taman Templar ni, untuk kita kenal pasti apakah passion dia sebenarnya yang ada di Taman Templar yang Berhormat dah lalui ke kawasan-kawasan ni. Mungkin Yang Berhormat boleh lihat apa belia yang di mata, di kacamata Yang Berhormat sendiri dalam beberapa minggu. Okey. Pertama saya lihat komposisi ataupun sosioekonomi dalam Taman Templar ni, dia ada kawasan kampung, Kampung Bendahara, Kampung Selayang Baru bersempadanan dengan kawasan Dun Sungai Tua, di bawah pentadbiran Datuk Amiruddin Syari, MB kita. Kemudian naik ke atas kita ada Bandar Baru Selayang, yang mana ada inilah terletak tempatnya pejabat belia dan sukan ni, dan ada Majlis Perbandaran Selayang, kita ada stadium, kawasannya lebih tersusun. Kemudian naik ke atas kawasan sampai ke sempadan, iaitu Batu 16 Rawang itu,
kita ada kawasan-kawasan hijau, ada khazanah alam, kita ada hutan limpur Bukit Lagung, kita ada hutan limpur Kancing, hutan rimba Taman Rimba Commonwealth, ada Eco City Templar. Jadi corak sosioekonomi anak-anak muda di situ juga berbeza-beza. Dan saya melihat, saya baru peringkat awal yang saya letakkan dalam saya punya manifesto 5 tekad untuk 5 tahun Taman Templar adalah untuk menyusun program-program anak muda, khususnya mereka yang keciciran dalam pelajaran. Keciciran dalam pelajaran ni boleh jadi mereka yang tak menduduki SPM ataupun selepas SPM mereka tidak berminat untuk meneruskan pengajian. Jadi hasrat saya untuk bawa TVET, pendidikan vocational dan latihan ke anak-anak muda, dan bagaimana kita boleh perkasakan peluang-peluang ekonomi, maknanya kita perlu perhalusi lepas dapat SKM, mereka perlu menjalani latihan amali dan internship 3 bulan 6 bulan, supaya kualiti kerja dan resume itu akan ditambah nilai dan memberikan peluang pekerjaan, chance of marketability anak-anak muda ni sangat tinggi, demand tu akan ada. Jadi untuk anak muda saya kira isu ekonomi, isu perut tak boleh lari. Contoh di kawasan Bandar Baru Selayang ada satu hub untuk pekerja gig, maknanya dia ada satu ruang lapang antara 2 bangunan ini yang diletakkan bumbung dan tempat berehat dan tempat charge phone. Jadi saya kira itu satu model yang sangat baiklah. Maknanya kita menyantuni pekerja gig ni, Grabnya sementara dia nak menunggu dapat tempahan dan panggilan, dia boleh charge phone di situ. Jadi kita perlu kaji juga berapa ramai di kalangan anak muda memilih, terutamanya pada pasca PKP, memilih untuk kerja dalam dunia e-hailing ataupun gig ekonomi. Meskipun pada saya pekerjaan tersebut lebih bersifat sementara. Untuk jangka masa panjang, ia melibatkan dari segi perlindungan keselamatan, kalau kata aksiden. Ini antara yang Pakatan Harapan juga yang saya kira pada kempen Pilihan Raya pada November tahun lepas adalah bagaimana memayungi keselamatan itu melalui insurans dan sebagainya, kerana seolah syarikat-syarikat e-hailing ni tidak semua yang memastikan dari segi keselamatan, sebab mereka dikira gig kan. Dia bukannya didaftarkan dari segi ada EPF-nya, SOCSO-nya. Jadi pada saya untuk anak muda, isu ekonomi tu dan peluang pekerjaan adalah sesuatu yang saya perlu libatkan dengan agensi-agensi berkaitan lah. Betul. Saya setuju dengan Yang Berhormat sebab semasa saya di Parlimen Belia Malaysia juga, di perbahasan isu yang ni sama turut diperbahaskan, isu pekerjaan gigs ni. Dan saya lihat memang dari segi sudut keselamatan, dari segi, saya setuju Yang Berhormat, ini adalah pekerjaan sementara sebelum mereka mendapat pekerjaan yang betul-betul yang tetaplah untuk mereka dalam jangka masa yang panjang. Sebab kalau kita lihat ialah kepenatan tu, kalau bermula dari peringkat awal, keluar pagi balik ke malam dengan hujan panasnya, kita pun faham dengan keadaan itu. Dan saya fikir mungkin mereka tak dapat informasi tentang peluang pekerjaan. Mungkin dari segi sudut expo peluang pekerjaan tu mungkin dengan kerajaan negeri yang dah buat sebelum ni, mungkin boleh buat lagi, mungkin di kawasan Selayang khususnya kan. Kita perbanyakkan lagi sudut peluang pekerjaan untuk belia-belia tahu inisiatif daripada pihak kerajaan. Okey, oleh itu kepada para hadirin semua, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kami tidak akan habis di sini. Kita akan berehat seketika bersama dengan kita Orang Muda Gombak, segmen Borak Gempak Belia Gombak OMG BGBG. Kita kembali selepas ini. Ya, kembali lagi kita dalam live Orang Muda Gombak bagi segmen Borak Gempak Belia Gombak #OMG #BGBG, dibawakan khas oleh Citria Network dengan tajaan penuh oleh MAYC Selayang. Terima kasih kepada rakan strategik Kelab Belia Kampung Setia, University College Bestari dan College Teknologi Bestari. Sebentar tadi kita dah mukadimah bersama Yang Berhormat Puan Amfal. Kita dah bercerita mengenai tentang latar belakang beliau dan juga beberapa pandangan
tentang isu ekonomi dan juga manifesto yang beliau telah maklumkan kepada kita sebentar tadi. Ya, kita tahu kita baru lepas daripada pilihan raya negeri, Yang Berhormat. Jadi kita akan selalunya lepas pilihan raya ni memang kita akan orang kata looking forward, move on kan, dan kita nak pergi lebih jauh untuk mendekati semua lapisan masyarakat. Jadi bila kita tengok pasca politik yang lepas melibatkan orang-orang muda, golongan belia masa kini, trend masa kini yang mana dia tidak sama dengan trend masa dahulu. Orang-orang sekarang ni yang lepasan sekolah sebagai contohnya umur 18, 19 tahun, kita baru nak kenal dengan kawan-kawan persekitaran, yang mana mungkin ada yang di kalangan mereka tidak berminat menyentuh tentang politik, ada yang tidak minat menyertai apa-apa politik, tetapi mereka melihat dari sudut media sosial masa kini. Mereka terikut-ikut dengan mungkin rentak dan kawan-kawan. Jadi mungkin dari segi sudut ilmiah, dari segi perkongsian sebenarnya, dari segi demokrasi, kenegaraan kita dan sebagainya, mungkin tidak mendapat lebih lagi kepada golongan ini untuk kita bersama dengan mereka. Mungkin pandangan Yang Berhormat boleh lihat sebelum-sebelum ini apakah langkah kerajaan seterusnya untuk kita memperhebatkan, memperbetulkan atau mempertingkatkan dari sudut informasi itu lebih luas supaya golongan belia ini dapat melihat dan juga tahu mengenai demokrasi di negara kita ini, Yang Berhormat. Okey. Saya dan pasukan masih lagi menunggu analisa mengikut saluran berapa ramai daripada saluran anak muda ini yang memilih perpaduan, yang mana yang memilih perikatan. Maknanya dengan analisa tersebut kita boleh tahu bahawa dalam pembentukan satu kerajaan negeri, mandat yang diberikan oleh anak muda itu melalui program-program, ya, contohnya kita telah menubuhkan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam tempoh 8 bulan saya kira Perdana Menteri kita telah melakukan jelajah temu Anwar itu di universiti-universiti, ya. Tetapi kalau mengambil dalam konteks Taman Templer khususnya, kita ada 62,000 bilangan pengundi yang sah berdaftar. Yang keluar mengundi pada 12 Ogos lalu adalah 71%, 71.15%. Sedangkan populasi Taman Templer mengikut Jabatan Perangkaan dan Statistik adalah sebanyak 113,000. Maknanya yang layak mengundi umur 18 tahun dan ke atas adalah 54% daripada jumlah populasi yang sebenar. Bermakna kita ada sekumpulan besar yang bawah 18 tahun yang mana manfaat ataupun hasil tadbir urus oleh wakil rakyat dan pemimpin di Taman Templer itu yang diberikan undi oleh 71% daripada 62,000 tadi akan memayungi keseluruhan, ya. Maknanya populasi 113,000, yang mengundi sepatutnya 62,000, tapi yang keluar mengundi 44,000. Maknanya mereka yang 44,000 ini membuat satu keputusan memilih pemimpin yang akan memayungi seluruh 113,000 pengundi tadi. Jadi sudah tentu sekiranya anak muda ini dia faham tentang penumbuhan negara bangsa, penumbuhan kerajaan, mereka akan memilih pertama bermula dengan satu platform ataupun pakatan seperti kami, perpaduan gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Itu daripada persekutuan dan negeri kita cuba dapatkan yang sama dan alhamdulillah kita dapat pembentukan dengan yang samalah. Dan yang kedua, siapakah calon tersebut? Calon tersebut adakah kompeten, berkeupayaan, amanah, berintegriti, ya, mengambil daripada teladan daripada Nabi Musa AS, Qawiyul Amin. Ada ciri-ciri qawi yang berkualiti, amin itu yang beramanah, ya. Jadi adakah anak muda ini ketika mereka memilih untuk memangkah calon tersebut ataupun pack tersebut, electoral pack tersebut, dia jelas tentang ke mana hala tuju yang nak dibawa. Kerana wakil tersebut, wakil rakyat tersebut yang akan membawa suara mereka. Bukan hanya kerana termakan dakyah-dakyah dalam tempoh 2 minggu melalui TikTok, sebaran video di WhatsApp, berita-berita palsu atau yang maklumat yang tidak tepat yang menyebabkan mereka tersalah pilih, ya. Bila mereka tersalah pilih,
mereka memberikan kepercayaan walaupun hak untuk mengundi adalah hak masing-masing. Tetapi sekiranya anak muda memilih dalam keadaan tidak sedar ataupun tiada maklumat ataupun pengetahuan yang jelas adalah satu kerugian, dan ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk membawa anak muda ini faham tentang kenegaraan itu bagaimana. Kita berada dalam sambutan kemerdekaan yang ke-66 ya, yang mana akan diulang video almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama, yang sebut merdeka, merdeka, merdeka. Apa erti merdeka sebenarnya difahami oleh anak-anak muda hari ini? Mereka mungkin bukan generasi yang melihat sendiri bagaimana Persekutuan Tanah Melayu tu dibebaskan daripada Union Jack, daripada penjajahan Britain, menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Kemudian mereka juga tidak melalui mungkin penubuhan parti asal UMNO, ataupun kemudian ada kejadian 13 Mei dan juga malah reformasi. Banyak anak yang berumur 18 tahun hari ini ketika itu belum lahir lagi. Betul. Jadi apa yang mengisi kerangka fikir mereka itu dalam soal memilih wakil negara dan pembentukan satu negara. Jadi itu persoalan besar pada saya yang kita perlu lihat. Kita akan ada pilihan raya yang akan datang dalam tempoh 4 tahun, 4 ke 5 tahun, yang mana anak-anak yang bakal berumur 18 tahun hari ini berumur 14, 15 tahun. Apa yang mengisi pemikiran mereka? Itu pada saya agenda pendidikan, pendemokrasian rakyat, dan juga bawah inisiatif Kementerian Belia dan Sukan juga ada rakan muda. Saya difahamkan ada rakan muda tentang demokrasi. Itu perlu dibincangkan secara khusus, kerana kita tahu nak bincang benda-benda serius berat ni, mungkin anak muda yang sedikit yang minat akan semakin sedikit yang akan berminat untuk berbincang dan mendengar dan sebagainya. Jadi kita perlu berfikir luar kotak untuk membawa anak-anak muda ini mula bercakap dan berbincang dalam cara yang kreatif, cara yang boleh mendekati mereka. Saya bagi contoh, Greta Thunberg, seorang anak muda berumur 13 tahun, 15 tahun, dia di Stockholm, Sweden, yang mana atas kesedaran dia negesa ahli parlimen untuk buat sesuatu tentang climate change. Jadi dia buat satu strike ataupun mogok dari pergi sekolah. Jadi asalnya dia seorang-seorang, dia pergi depan parlimen, dia bawa spanduk yang menuntut memberikan tekanan kepada ahli parlimen Sweden untuk buat sesuatu. Maknanya kena negara ini ataupun dunia ini perlu diturunkan suhunya 1 darjah atau 2 darjah Celsius supaya tidak memberikan impak kepada pemanasan global dan sebagainya. Bayangkan, itu adalah kesan daripada seorang anak yang mungkin melalui sistem pendidikan ataupun ibu bapa ataupun anak ni unik, yang akhirnya menjadi satu ejen pengubah, dan seluruh dunia buat mogok ataupun buat strike tentang climate change ataupun perubahan iklim. Jadi dia tidak mesti bermula dengan perubahan nak pilih parti mana, tetapi ada satu advokasi. Contohnya anak-anak sekolah ni kita kata apa yang anak-anak mahu di sekolah, tandas yang lebih bersih, guru yang kalau kata nak menghukum bukanlah sampai mengaibkan kan, melakukan public caning dan sebagainya, ataupun apa saja isu yang berlegar di sekitar mereka, tetapi proses tu kita didik mereka. Itulah proses demokrasi, penglibatan dan sebagainya. Ya, betul, saya setuju dengan Yang Berhormat. Itu satu huraian yang panjang untuk difahami, sebab kita dalam demokrasi ni dia luas. Kita kena, sebab kalau dalam rakan muda juga Yang Berhormat, kita memang ada terms of rakan muda demokrasi tu. Jadi diperluaskan lagi. Apabila Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan melancarkan rakan muda ini, saya lihat ia perlu sebenarnya bukan hanya di peringkat atas saja, tetapi perlu pergi ke peringkat bawah untuk diterangkan kempen rakan muda ini, apa manfaat kepada golongan belia. Golongan belia di peringkat sekolah ada yang berumur 15 tahun ke atas, perlu diperkenalkan di mereka, sebab di peringkat sekolah kita ada anugerah remaja
Perdana peringkat gangsa, anugerah remaja perdana peringkat perak, dan seterusnya apabila mereka meningkat dewasa. Macam sebagai contoh, hari Jumaat ni pihak MYC Selayang akan ke anugerah remaja perdana rakan emas di Pulau Sebu Filipina nanti. So kita bawa 2 belia di Gombak ini, di wakili MYC Selayang ini ke anugerah remaja rakan muda emas ini. So rakan muda ni mainkan peranan yang penting untuk memastikan belia ini boleh tahu apa inisiatif kerajaan sebenarnya. Itu yang kadang kita terlepas pandang sebenarnya. Yang perlu sebenarnya peranan wakil rakyat satu, lepas tu agensi kerajaan, pemimpin-pemimpin belia melalui persatuan-persatuan NGO ni. Kena fully support untuk kempen bersama dengan pihak kerajaan untuk memperkenalkan agenda pembunuhan belia ini. Jadi Yang Berhormat, kita nak pergi ke arah tajuk kita, iaitu Merdeka Belia Madani pada malam ini. Kita dah pergi tadi pengenalan, kemudian kita pergi sentuh soal demokrasi, dan kini kita nak sentuh soal macam Yang Berhormat cakap tadi tentang merdeka. Jadi pada malam ini juga, dengan sempena bulan kemerdekaan ini, merdeka ini adalah sinonim dengan negara kita juga. Jadi cuma kita nak tahu sebenarnya, mungkin ada program-program di bawah YB Amfal yang sedang melaksanakan pada bulan ini. Mungkin YB Amfal boleh kongsikan kepada masyarakat komuniti di kawasan Taman Templer pada bulan ini, Yang Berhormat. Okey, setakat ni saya ada 2 program, tapi lebih kepada sambutan di ambang kemerdekaan. Mungkin ada nyanyian lagu patriotik, dan kita kumpullah anak-anak muda ni untuk makan-makan dan countdown ambang merdeka. Pada saya dia tak terbatas pada sambutan kemerdekaan ataupun mengingatkan tentang sejarah ataupun momen penting itu pada 31 Ogos. Tapi yang saya mahu anak-anak muda ini faham adalah dalam tempoh merdeka ni, merdeka pemikiran. Bermakna sekiranya datang dakwah ataupun propaganda menyebabkan kita ada rasa benci kepada kaum lain, merasakan kita adalah kaum yang terancam, merasakan kita ni sentiasa dalam bahaya, kita seharusnya fikir, kalau sebagai Melayu Islam, kita adalah kelompok majoriti. Okey, pastinya bila majoriti, kita mempunyai akses dan kemudahan yang jauh lebih baik daripada golongan minoriti. Pun begitu, saya suka untuk menyentuh tidaklah bermakna minoriti itu tidak mampu berdiri sendiri. Jadi dengan mentaliti, maknanya pemikiran kita tak perlu diberikan tongkat, tidak perlukan subsidi sepanjang masa memerlukan bantuan dan intervensi kerajaan. Untuk permulaannya, saya kongsi pengalaman peribadi saya. Bila saya menyambung pengajian selepas persekolahan, mungkin dari segi konsep dan falsafah bapa saya juga untuk kita berdikari lebih awal. Jadi kami menyambung pelajaran tu dalam keadaan tak bawa pinjaman, kita kumpullah dana supaya kita mampulah untuk bayar yuran, dan tamat je pengajian, saya dan suami memilih untuk berniaga sendiri. Jadi mentaliti usahawan ni, you yang kena decide apa konsep dan membina sistem, ada disiplin yang tinggi dan sentiasa proaktif, bukan menunggu secara pasif saja. Jadi mentaliti tu akan menyebabkan kita sentiasa berdaya saing. Apa lagi? Macam tengah malam sentiasa fikir, okay, esok bangun apa yang kita kena buat? Macam nak pastikan kita boleh bayar gaji kaki tangan kita. Kita perlu buat perniagaan ni jauh lebih menguntungkan supaya kita boleh bantu membangunkan dan menggajikan pekerja-pekerja. Jadi pemikiran yang bebas daripada terkongkong, sentiasa memerlukan bantuan, kita berada di bawah. Bila kita berada di atas, when you are at the upper hand, kita ini yang boleh dalam kawalan, ataupun kita yang boleh memberi lebih banyak bantuan pada orang lain. Bukannya bila kita menagih di bawah, seolah kita menunggu yang di atas akan datang memberi bantuan pada kita. Jadi pemikiran ataupun paradigma bebas dan merdeka tersebutlah yang akan membawa anak muda kita, bangsa kita maju ke depan. Maknanya peluang tu terlalu luas. Tuhan berikan kepada kita horizon yang sangat luas
bukan sahaja di negeri kita, di taman kita, kampung kita, kita boleh teroka pergi ke luar negeri, kita boleh pergi ke luar negara, di kawasan Asia. Maknanya peluang tu bila kita buka minda, kita tahu bahawa peluang untuk cari rezeki, peluang untuk menggilap potensi tu boleh pergi sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi bermula dengan merdekakan fikiran dan jangan terlalu mudah rasa terancam hanya kerana termakan dengan momokkan ataupun dakyah-dakyah. Maknanya sekiranya datang satu mesej, satu maklumat, konsep pertama yang kita harus pegang, semak dulu. Semak dulu baru kongsi. Jangan dah kongsi, ni dapat dari mana? Entahlah, aku share je kan. Jadi prinsipnya kita bertanggungjawab dengan apa yang kita kongsikan dan kita kawal apa yang masuk dalam fikiran kita. Barulah kita boleh buat menjadi bangsa yang progresif, yang boleh memajukan diri dan bangsa. Terima kasih Wabi, memang saya amat setuju sebabnya merdeka pemikiran tu amat penting kerana itulah mindset seseorang itu menentukan positif atau negatif dia. Dan memang saya orang kata berpesan juga kepada semua juga tentang apa yang Berhormat cakap di pesanan untuk bila ada sesuatu perkara tu kita semak dulu sebelum kita kongsi. Sebab sekarang ni memang tak ada dah, nampak je naik dekat feed memang semua nak share sebab dia macam ibarat macam nak cepat populariti dan sebagainya. Jadi kita kena lihat dulu. Tapi nak mengajar nak perkara benda tu perlukan satu orang kata nak apa orang kata tu nak tunjuk ajar tu kepada mereka tu pada peringkat awal memang memerlukan masa yang berhormat. Sebab kita dah biasa dengan tekan butang button share je. Tak kisahlah berita-berita apa kan. Tapi mungkin Jcom yang boleh memainkan peranan yang penting selepas ini untuk memberi apa kata kempen-kempen yang menyedarkan masyarakat. Itu saya harapkan lah. Jadi kepada semua, kita belum habis lagi. Kita nak berehat dulu. Selepas ini ada soalan-soalan lagi saya nak tanyakan kepada Yang Berhormat Puan Amfal bin Sa'ari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor dan Adun Taman Tempur. Selamat kembali semua bersama saya, hos anda Kushairi Aizat di live Orang Muda Gombak bagi segmen Borak Gempak Belia Gombak #OMG #BGBG. Live yang dibawakan oleh Ceteria Network dengan tajaan penuh oleh MAYC Selayang. Terima kasih kepada rakan strategik kita, Kelab Belia Kampung Setia, Universiti College Bestari dan College Teknologi Bestari. Kita masih lagi dalam segmen bersama dengan Yang Berhormat Puan Amfal bin Sa'ari selaku Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor dan juga Adun Taman Tempur. Ya YB, kita masih di segmen ini mungkin lebih santai dan mungkin kita nak tahu sebenarnya di Selayang ini juga di bawah daerah Gombak. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya belia-belia yang dilahirkan di sini melalui aspek sukan dan juga kepimpinan belia. Ada kalau kita lihat di sini dahulunya kita lihat ada seorang belia Yang Berhormat. Dahulunya memang lepas habis sekolah je tak ada hala tuju. Kan? Maknanya ialah bawa motor ke sana ke sini dan habiskan masa dengan begitu saja, tidak ada hala tuju. Apabila mereka menyertai ataupun berjumpa dengan kawan-kawan yang grup kata ada hala tuju. Sebagai contoh persatuan-persatuan belia ni ataupun NGO ke apa, bila dia orang dapat hala tuju tu, sebagai contoh dia tengok kawan dia boleh berjaya sebabkan NGO ni bagi buka ruang peluang. Kerjaya, boleh sambung belajar, college community sebagai contoh. Lepas sekolah dia rasa macam dah tak boleh nak go in education lah, nak sambung diploma atau degree dan sebagainya, tetapi dia lihat ada sudut kemahiran yang dia boleh pergi seperti mana TVET yang boleh diwawarkan kepada mereka, tapi mereka tak tahu cuma platform tu. Jadi itulah peranan sebenarnya pemimpin belia tempatan, orang ketua kampung dan sebagainya kena tahu sebenarnya macam mana nak tarik mereka dengan gadget mereka. Tapi YB macam mana macam bila saya tengok ada seorang itu daripada zero lah,
Alhamdulillah kini dia ada kerjaya dia. Dia jadi usahawan. Dan kini dia menyertai persatuan belia dan kepimpinan dia berlaku di situ, dan dia ada strong dia untuk bercakap dengan orang ramai. Dulu macam malu-malu je. Tapi bila dia dah bersama dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ada boleh memberi inspirasi kepada beliau. Cuma kat sini saya tadi saya ada borak yang berhormat tentang TVET kan. Mungkin mereka tak tahu sebenarnya, ada sebenarnya lepas sekolah ni dalam hati aku boleh belajar sebenarnya kemahiran, contoh repair aircon, contoh repair yang boleh orang kata salah satu kemahiran tu orang boleh bayar dia, on the spot dia boleh dapat pendapatan kat situ dengan kemahiran yang dia ada. Kalau kita nak lihat, kalau kita nak pergi ke sudut pendidikan, contohlah yang berhormat kena belajar 2 tahun lebih untuk dapat diploma dan kita tak cakap perkara tu tidak bagus, tetapi kadang-kadang bila habis sekolah ni dia rasa tekanan dah habis, contohlah habis SPM dia rasa macam dah merdeka, walaupun tajuk kita Merdeka Belia Madani, tapi merdeka tu dari sudut selepas tu dia nak ke mana. Jadi bila dia jumpa the wrong person, dia tak jumpa the right person, kita takut sebenarnya mungkin dia ke arah tempat lain. So mungkin pandangan yang berhormat melihat contoh yang saya bagi tadi sebagai contoh, daripada dia tidak tahu apa-apa, dia berjumpa dengan the right person, dia tahu nak belajar kat mana, dia tahu nak selok belok nak memperkuatkan diri dia dan membantu keluarga dia pula selepas tu. Apa pandangan YB tentang untuk kita perkasakan belia di kawasan Taman Temple ini? Okey, menarik sebenarnya. Setiap anak muda yang ada potensi, sekiranya diberi peluang sama. Maknanya jalannya ibu bapa mampu menyediakan ruang untuk belajar, kan, dengan ruang yang kondusif untuk belajar tu dia boleh belajar dan beri tumpuan, lepas tu dia boleh cemerlang, ya. Tetapi jalan semua orang tidak sama. Ada yang duduk di rumah flat, ya, ruang yang 700 square meter. Di situlah ruang tamu yang menjadi tempat ibu bapa dia nak tengok TV, ada adik-beradik bergaduh, kan, ada nak makan, kat situ nak ruang belajar. Akhirnya dia memilih untuk tak belajar di rumah, lepak di luar, mungkin berjumpa pula dengan kawan-kawan yang salah. Jadi apa yang saya nak maksudkan adalah ruang ataupun peluang tidak sama, tapi sekiranya ada intervensi ataupun bantuan daripada kerajaan untuk contohnya, anak yang datang daripada B40, kalau tak silap saya anak STPM yang bapanya bawa teksi, anak Sarawak atau Sabah, yang dia terpaksa pinjam duit jiran sekampung untuk bawa anak dia pergi ambil keputusan STPM, dan punya anak tu adalah anak yang cemerlang. Saya tak ingat berapa dia punya keputusan dia. Jadi bayangkan sekiranya kerajaan ataupun wakil penduduk tempatan, orang-orang pengaruh tempatan, ketua kampung, penggerak belia tempatan, penggerak belia kalau di Selangor, dia kenal pasti, ada penduduk rumah sekian, dia ada peluang untuk belajar, tapi rupanya bapaknya sakit, dia kena jaga bapak dia, ataupun ibu atau bapanya bekerja sampai lewat malam, jadi terpaksa jaga adik dia. Jadi dengan mengenal pasti apa isu yang menghambat anak ini untuk belajar cemerlang, kita boleh bantu dan beri ruang untuk dia ada ruang yang selesa untuk belajar, ataupun mungkin kos untuk kelas tambahan, buku-buku rujukan dan sebagainya. Anak-anak muda ini boleh excel, boleh cemerlang. Jadi pada saya kita perlu perkasakan wakil-wakil penduduk tempatan, lantikan-lantikan politik ni, yang kalau boleh dikenal anak muda di setiap pintu rumah, di setiap tingkat, di setiap kampung, yang mana yang memerlukan bantuan, mana yang senang, jalannya mudah lah, kan? Mana ibu bapa boleh hantar ke sekolah yang bagus, kan? Tapi bagi anak yang terpinggir ataupun yang kurang bernasib baik, bagaimana kita berikan ruang yang sama untuk dia lebih maju ke hadapan? Jadi pada saya, kalau kata kisah-kisah rakyat tadi, yang mana dia sangat menghargai, contohnya kita lihat di pedalaman lah, Sabah dan Sarawak, saya ada terbaca, tengok di TikTok juga, anak ini terpaksa naik bot panjang daripada kampung dia, kampung air, untuk pergi ke sekolah, dan alhamdulillah dah jadi seorang peguam.
Tetapi kisah ni dia tak berlaku, oh magic je. Semalam kisah sedih, esok dah berjaya. Dia melalui satu cabaran-cabaran. Fasa-fasa dia. Ya, fasa dia. Dia nak melawan perasaan. Mungkin ada masa bila bapa sakit, mungkin dia fikir, susah aku tak payahlah belajar. Kan, jaga kat rumah. Tapi dia tidak memecahkan kitaran kehidupan yang sukar itu dengan bantuan pendidikan. Sebab tu hari ini dalam pengumuman portfolio oleh Dato' MB, YB Paparaidu, salah seorang daripada ahli MMKN ataupun Exco, diberikan portfolio pembangunan, pembasmian kemiskinan, pembasmian kemiskinan dan urusan dari segi bangsa inilah, komuniti India dan sebagainya. Jadi saya kata mungkin kita perlu lihat pembasmian kemiskinan, to fight poverty ni, dia bukan sahaja di kampung, tapi adalah sekarang ni isu urban poverty, kemiskinan bandar. Yang mana duduk di tengah bandar tapi ruang flat rumah yang kecil, lepas tak ada ruang untuk belajar yang selesa, kondusif, dan akhirnya membawa masalah sosial dan sebagainya. Saya kata kalau kita boleh mengesan apa root cause ataupun akar masalah, contohnya pendidikan. Bagaimana kita boleh dengan pendidikan memecahkan kitaran tersebut, menyebabkan daripada katakanlah seorang keluarga ni ada 3 atau 4 orang anak. Semuanya tak minat belajar. Tapi kerana kita perhatikan satu orang anak tu je yang minat belajar sehingga ke pengajian tinggi, yang akhirnya mendapat pekerjaan yang lebih selesa dan boleh bawa ibu bapa dan adik-beradik ni keluar daripada rumah yang kecil ni, berpindah ke rumah yang lebih selesa ataupun lebih luaslah, lebih kondusif untuk mereka. Jadi itu yang maksud saya, bagaimana agensi kerajaan dan kita boleh lihat melalui dasar tentang pendidikan, dasar kemerdekaan kanak, perlindungan-perlindungan melalui akta-akta gangguan-gangguan seksual pada kanak-kanak, bagaimana masalah-masalah sosial tu boleh dikekang dengan penggubalan undang-undang dan juga polisi-polisi insentif kerajaan yang boleh membantu. Dan saya sangatlah gesa mereka yang memegang jawatan, baik dari ahli parlimen, ADUN, ahli majlis, lantikan-lantikan politik ni, menganggap amanah yang diberikan tu digalas dengan baik, iaitu jangan sampai dalam hayat kita ni ada yang kelaparan, ada yang terpaksa sehingga ambil dadah dan sebagainya ni. Kalau pemikiran ekstrimnya disebabkan kita culas dalam menunaikan tanggungjawab, ada yang keciciran. Jadi pada saya kisah-kisah rakyat ni, kalau yang mana berjaya kita perlu angkat menjadi motivasi kepada yang lain. Tapi dalam masa yang sama kita perlu perhatikan, dapatkan data-data, maknanya melalui Kementerian Belia dan Sukan, kalau kita boleh, kita ada bancian melalui Jabatan Perangkaan, JKM juga mungkin. Kalau kata populasi 113,000, adakah mungkin ada lagi penduduk di Taman Templer, khususnya di bawah tanggungjawab saya ni, yang mungkin tiada rumah, gelandangan, yang tetap dikira sebagai populasi penduduk. Mungkin tempat tinggalnya di bawah jambatan, di dalam hutan, tetapi tidak di luar radar, radar pengiraan populasi. Bagaimana kita ambil kira tersebut? Dan satu lagi saya nak tambah adalah kita di Taman Templer ni berdekatan dengan Selayang. Kita ada juga isu dengan warga asing, asing dan juga pelarian Rohingya. Dan saya suka untuk berkongsi apa yang dilakukan oleh ahli parlimen Selayang, YB William. Dia memberi sokongan kepada sebuah NGO ini yang memberikan khidmat servis belajar bahasa Malaysia percuma kepada warga Rohingya. Kerana nak suka atau tidak, pelarian ini bukan pilihan mereka. Mereka lari daripada antara hidup dan mati ke satu negara yang selamat dengan protection ataupun perlindungan UNHCR tersebut. Tapi sekiranya tidak diajar tentang bahasa, tiada peluang untuk bekerja, tak boleh bekerja, apa yang mereka mahu buat? Jadi dia ajar bahasa Melayu, sekurang-kurangnya boleh berkomunikasi dengan penduduk tempatan, boleh fikirlah macam mana nak survive. Jadi itu antara perkara yang dalam membangunkan negara, bukan saja anak muda tempatan,
kita harus fikir bagaimana kita berinteraksi dan berasimilasi dengan warga asing yang lain di Selayang. So di kawasan Taman Templer ni memang kalau ikutkan dia punya keluasan dia macam ni yang berhormat? 71 km persegi, 113,000 populasi penduduk. Seperti yang saya sebut awal tadi, 62,000 sahaja yang layak mengundi, iaitu 54%. Bermakna ada baki dalam 46% yang berumur bawah 18 tahun. Sama ada mereka ini adalah kelompok yang mendapat manfaat atau tidak, itu perlu ada data yang khusus lah untuk kaji. Mungkin orang di live ini nak tahu sebenarnya macam mana nak berurusan akan datang dengan adun mereka di Taman Templer ni. Nak berurusan dengan Yang Berhormat Puan Amfal macam mana. Mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan juga di social media Yang Berhormat kepada penonton kita. Okey, untuk Pusat Khidmat Masyarakat Dun Taman Templer, saya masih lagi mencari dan harapnya dalam minggu depan kita akan tetapkan lokasi muktamadnya, kerana kita mahu satu lokasi yang aksesnya mudah untuk bukan sahaja penduduk secara umum, tapi mungkin mereka yang dari segi warga emas, sakit kaki, OKU, memenuhi keperluan-keperluan kebajikan lah. Jadi untuk sementara waktu boleh ikuti di Facebook page saya Anfal Saari, ANFAAL Saari, atau di Twitter. Saya ada semua, Twitter, Thread, Instagram, TikTok, dan saya akan berikan maklumat semasa tentang kewujudan Pusat Khidmat Masyarakat Dun Taman Templer melalui page saya. Jadi nanti boleh follow lah. Kena follow like FB page ataupun follow di Twitter juga. Memang Yang Berhormat selalu update. Dan nama Anfal Saari je. ANFAAL. 2A. Jadi semua kepada penonton-penonton yang masih setia ini melihat, follow terus social media YB Anfal Saari kita. Anfal Saari dia punya kata nama di platform media sosial beliau, dan beliau akan maklumkan di manakah tempat pusat khidmat Dun beliau nanti di social media beliau. Jadi dalam masa sama kita dalam bulan kemerdekaan ini, saya ingin menyuruh kepada anda semua untuk memasang bendera jalur gemilang kita di rumah, mungkin ada yang guna kereta, dan saya ingin berkongsikan aspirasi. Tadi kita dah kongsikan mungkin di Taman Templer ini kita perlu memeriahkan semangat patriotik hari Merdeka kita. Cuma saya nak tanya daripada YB sendiri, mungkin YB nak lihat perubahan dari sudut semua aspek lah, bukan hanya belia saja di Dun Taman Templer ini. Mungkin apabila Yang Berhormat sudah menjadi Exco dan jadi adu juga, mungkin dari segi masa itu selepas ni mungkin memang agak padat lah untuk memainkan peranan sebagai adun dan juga Exco. Sebab Exco kita kena jaga satu negeri, betul? Jadi bila adun satu kawasan. Jadi apa harapan Yang Berhormat dilantik sebagai Exco dan juga dipilih sebagai wakil rakyat di sini, dan dalam masa 5 tahun dengan aspirasi 5 tekad yang Yang Berhormat ceritakan pada peringkat awal tadi, mungkin dalam masa 5 tahun harapan Yang Berhormat nak lihat sendiri kawasan Yang Berhormat ini ada perubahan dari bukan aspek belia saya cakap tadi, dari segi semua aspek, mungkin harapan Yang Berhormat kepada orang ramai. Okey, saya mulakan dengan di Dun Taman Templer. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pengundi ataupun yang tidak mengundi saya, kerana sebagai wakil rakyat saya perlu berikan khidmat kepada semua. Jadi dengan peruntukan daripada kerajaan negeri, saya akan memanfaatkan yang terbaik dan saya akan menghubungkan dengan agensi-agensi kerajaan tempatan, khususnya di Selangor, untuk menyelesaikan aduan-aduan dan isu. Jadi harapan saya untuk semua penduduk di Taman Templer, saya terbuka untuk mengadakan perbincangan, sesi libat urus, supaya kita rakyat juga perlu tahu ke mana saluran yang tepat
dan betul untuk kita selesaikan satu isu, kerana tak semua perkara diselesaikan oleh orang politik, tetapi rakyat sendiri mesti ada kesungguhan kerana sense of belonging. Ini taman kita, ini tempat tinggal kita. Kalau ada masalah, kita yang harus selesaikan. Jangan sampai sebagai contoh, flat asalnya bocor kan, pipe air daripada bumbung. Jangan sampai rupanya tangki air tu pecah, barulah kita nak ambil tindakan. Jadi saya memberikan ucapan syabas kepada wakil-wakil penduduk yang biasanya dia segelintir. Dia 80-20 rule lah. 20% tu lah yang akan mewakili 80% yang lain yang akan membawa suara rakyat atau penduduk di situ. Jadi itu harapan saya terbuka. Jangan luahkan di Facebook atau social media, tak kena hala lah dia punya saluran untuk menyelesaikan satu isu. Dan untuk yang kedua di Pejabat Exco, saya kira itu adalah sebenarnya dua-dua ni adalah pengalaman baru bagi saya. Cuma di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, peringkatnya lebih mendasari perkara-perkara penting di peringkat negeri, isu tanah, isu nak kenakan cukai ke tidak dan sebagainya. Saya kira saya perlu disokong oleh pasukan kerja di Pejabat Exco dan juga wakil-wakil agensi kerajaan yang akan membantu. Namun saya ambil tanggungjawab penuh untuk meletakkan satu hala tuju ke depan melalui portfolio khususnya dalam pemberdayaan wanita keluarga, kebajikan masyarakat dan ekonomi penjagaan. Jadi saya welcome, saya mengalu-alukan sebarang input sebab petang tadi saja saya berada dengan mahasiswa yang bila saya sebut tentang ekonomi penjagaan, dia beri contoh, oh nenek saya sakit, mak saya ada kesan mental health. Jadi kisah-kisah rakyat ni walaupun dia adalah kisah-kisah, tapi dia perlu dengan angka-angka dan data-data kita garapkan semua dan kita susun dan corakkan sebagai satu polisi ke depan yang akan memayungi semua rakyat lah. Jadi itu harapan saya. Saya perlu kerja dengan semangat berpasukan yang tinggi, bukan hanya atas sosok tubuh saya saja. Ya betul, Yang Muhammad. Kalau kita nak bergerak maju ke depan, kita kena ada pasukan yang mantap. Dari segi sudut, okay, orang ni buat ni, dia buat ni. Tapi dari segi idea dia dan selari dengan cara untuk menggerakkan agenda tersebut. Jadi Yang Berhormat, kita pun di penghujung kita punya waktu live kita pada malam ini bersama saya, Kushairi Aizat, dan kita punya tetamu istimewa pada hari ini. Dan pagi tadi baru masuk ke bangunan SUK untuk ni hari malam ini. Istimewanya bersama dengan kita di Borak Gempak Belia Gombak Orang Muda Gombak ini. Terima kasih kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak kerana membenarkan penggunaan venue ini sebagai siaran langsung kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada Sekretariat Network dan juga MYC Selayang kerana bersama-sama dengan kita, abang-abang kita untuk merealisasikan kita punya inspirasi kita. Sebenarnya pada peringkat awal Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad nak tahu, kita buat macam ni, siaran langsung ni untuk kita mempromosikan Hari Belia Negara peringkat negeri Selangor pada bulan Jun yang lepas. Tetapi bila ada dari segi orang kata untuk teruskan, korang teruskanlah untuk jadikan dia satu platform, bukan hanya kita-kita je, tetapi orang-orang lain yang ada program, orang-orang lain yang nak mempromosikan dia punya agenda pembangunan belia je di peringkat kawasan masing-masing. Inilah platform yang kita boleh sediakan kepada mereka. Dan memang kami terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Afal kerana sudi hadir pada malam ini. Mungkin ini YB yang pertama yang hadir pada kita punya secara langsung di Facebook kita, yang mana kita memang start pada zero Yang Berhormat. Sekarang alhamdulillah ada dah followers dan orang dah kenal, dan inilah mungkin nak jadikan tempat lepas ni mana-mana persatuan belia mungkin yang Muhammad jumpa, mungkin boleh memperkenalkan di platform ini sebagai platform mereka
untuk kita kenekahkan juga bakat mereka. Mungkin mereka di kawasan contoh di kawasan Taman Templer ini, saya yakin ada yang bela tunggal dan juga persatuan sukan, tapi mereka tidak mungkin lagi dapat masuk ke sini. Kita pun cuba mencari mereka dan kita kerjasama di sini untuk memastikan daripada yang Berhormat cakap tadi tidak ada yang tertinggal. Dan mungkin selepas ni bila Yang Berhormat ada program di kawasan Templer ini, bolehlah menjemput kami bersama dan kita akan memanggil juga persatuan-persatuan belia tunggal, persatuan belia dan juga majlis belia daerah Gombak yang ada di sini untuk turut serta menjayakan program pada masa akan datang.